ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kalinya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah dan kurnianya, dengan keizinannya. Alhamdulillah, dapat kita bertemu dengan Ramadan yang mungkin sudah 20 kali ataupun 30 kali ataupun mungkin 40 kali dan jarang-jaranglah 60 kali. Jadi makna setahun sekali kita jumpa gitu. Jadi alhamdulillah, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keizinannya dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam bulan Ramadan. Maka marilah sama-sama dengan keizinan Allah kita dapat manfaatkan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Baik, jadi seperti kita sedia maklum, makna masuk dalam bulan Ramadan, kita tahu bulan yang mana semua orang, sama ada yang hadir pada malam ni ataupun yang tak hadir pada malam ni, sangat mengidamkan dan sangat mengetahui kelebihan yang ada. Tetapi adakah kita tergolong orang yang diberikan keizinan untuk kita memanfaatkan bulan yang mulia dengan usia yang Allah berikan kepada kita? Kita tak tahu lama mana. Sebab tu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, takut oleh kamu akan Allah, akan sebenar-benar takut, dan jangan kamu mati melainkan kamu orang-orang Muslim. Sebab tu Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia sebut apa mana? Orang yang takwa, hak pertama, dia takut dengan Allah itu dengan kebesarannya. Kita beza, takut dengan kita tak berani. Dengan kebesaran ni makna dia, kalau kita kata kekasih kita, bila kekasih kita dia tak suka benda tu yang satu, kita nak buat tu dulu dah lagi. Bukan ketika nak buat tu pun takut tak, sebelum buat kita takut dah. Bukan takut kerana dia tak. Tu dia panggil dengan kebesaran. Nak cerita tentang takwa, nak secara ringkas. Sebab tu ketika saat ditanya para ulama takwa ni apa, kata para ulama takwa ni satu benda, dia panggil perbendaharaan yang sangat luas, sangat besar, kanzun azim. Baik, jadi perbendaharaan yang sangat besar. Dia baru jelas sini. Jadi dia panggil kanzun azim.
satu perbendaharaan. Kalau kita nak kata gedung yang sangat luas, nampak tak kalau ibu-ibu tu ni, kalau nak ajak ayah-ayah ni jangan supermarket, ajak di gedung 2 tahun dah tak shopping, nak cari musuh gitu. Baik, jadi gedung, kata para ulama, takwa ni satu kanzun azim, makna perbendaharaan yang luar biasa. Dalam takwa ni, kata para ulama, ada segala permata, ada segala rahsia, ada segala-galanya. Kalau orang ambil takwa, maka dia ambil kedua-duanya, dunia akhirat. Jadi kata para ulama, orang yang ambil takwa, maka orang ni sangat berjaya. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran sebut, nak kemuliaan maka ada pada takwa, nak penjagaan ada pada takwa, makna pengawalan ada pada takwa, nak melepas daripada segala musibah ada segala dalam takwa, nak dapat kemuliaan ada dalam takwa, nak kejayaan ada dalam takwa. Ada takwa. Nak sebut satu, Masya Allah, bahkan dalil Al-Quran pun banyak menyebutkan satu-satu daripada perkara yang disebutkannya. Nah, setengah daripada kita kata kemuliaan, bahkan pengawalan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau tak itu imam tolong baca Al-Quran. Dan wa tasbiru wa tattaqu wa la yadhurrukum kaiduhum syai'an. Itulah. Jadi apa dia Allah sebut? Dan hendak sabar oleh kamu dan takut oleh kamu. La yadhurrukum kaiduhum. Tidak akan memberi mudarat dan akan kamu itu oleh tipu daya mereka itu syai'an satupun. Makna dia la yadurru. Kalau kita mengaji dalam kaedah tata bahasa, la memberi makna nafi, kaiduhum syai'an isim nakirah, menunjuk yang umum. An-nakiratu, dan apabila jatuh selepas daripada mana-mana penafian memberi faedah umum, meratai, satu pun tak ada. Tak ada satu pun makna benda makhluk Tuhan yang akan menyakiti kamu. Tak boleh. Nah, sebab tu kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil, dia sebut apa? Man khafallaha azza wa jalla akhafallahu kulla syai' minhu. Tengok, man khafallaha azza wa jalla, siapa-siapa yang takut akan Allah, dia takut akan Allah, akhafallah, Allah beri takut, Allah menjadikan takut kulla syai' minhu, maka yang ada semua takut saja. Nah, makhluk Allah sama ada yang nampak ataupun tak nampak, hebat lagu mana, baik dengan orang takut Allah, semua makhluk Allah yang beri takut. Akhafallah, makna menangkut dari Allah, kulla syai' minhu, daripada dia. Nah, Allah beri takut. Orang takut Tuhan, Tuhan bagi makhluk dia takut dia. Apa makhluk? Semua takut dia. Sama ada makhluk tu jelas nampak, sama ada makhluk tu jelas tak nampak, maka tak ada. Apa kita sekarang? Tak, makhluk Tuhan maka yang ada sekarang, contoh kita zaman ini. Nah, dari segi syariat kita jaga SOP dan sebagainya, yang sifatnya. Tetapi kadang-kadang dengan pengawalan kita ataupun penjagaan kita, kadang-kadang tak mampu. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang kawal kita, maka makhluk itu sendiri tak. Nah, jadi maknanya apa? Maka orang yang takut Allah sebenar-benar takut, lain daripada dia makhluk Tuhan, takut ke dia apa? Nah, ini kata apa? Umar Abdul Aziz. Baik, sebaliknya lagu mana? Kalau kita tak takut Tuhan, nak buat apa kita langgar? Nah, baik ke haram, halal ke, kita redah semacam. Jadi kata Umar Aziz, dan man lam yakhifillah dan khafa kulla syai'.
Siapa-siapa yang tak takut akan Allah, khafa, pasti dia ni akan takut kullasyai. Kita yang jadi rasa gelisah, susah hati dengan kehidupan kita, susah hati dengan keliling kita. Si suami susah hati dengan isteri dia, nak buka jangan tak bagi, contoh saja lawan. Ataupun si isteri susah hati, suami kira nak buka jangan macam keluar sekali lagu mana. Ataupun ibu dan bapa main dengan zaman sekarang ni, Allahu Akbar, nak lepas nak kat mana. Suasana sekitar ataupun empire yang kita duduk ni macam-macam penyakit dah keluar, kena hak ni, dia belaga hak ni, macam ni, susah hati. Nampak tak? Jadi kita rasa payah sangat, maka pengawalan kita tak mampu. Lagu mana? Maka tak lain tak bukan, kalau kita mengharapkan satu benda, melainkan satu je. Siapa yang takut akan Allah, maka Allah akan mudah urusannya. Hari ini lagu mana? Kita nak kehidupan kita, keluarga kita, anak, isteri kita jadi orang yang baik. Pertama, kita takut akan Allah. Kita takut Allah, Allah jaga sekitar kita. Kita susah lagu mana pun, Allah pasti akan jaga. Sebab tu, pertama kali kita kena nak buat baik. Kita dah minta nak masuk, kita dah minta doa supaya Allah boleh buat. Kita sendiri nak buat payah, melainkan ada taufik. Sebab tu para ulama ajak satu doa, dan supaya kita sentiasa beramal. Rabbana waffiqna li ta'atik. Allah ulama ajak kita, Rabbana, ya Rabbana, Tuhan kami, waffiqna li ta'atik, minta Tuhan beri taufik li ta'atika, makna buat ibadat. Makna kita ni kalau ada taufik, batu dia duduk jalan, kita turun mari duduk sembahyang, solat, solat berjamaah, solat tarawih, tunggu sebentar, kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sebab kita duduk dalam majlis ilmu, mungkin daripada hadapan orang yang lebih tinggi ilmunya, tapi kita duduk dengan hal keadaan kita membesarkan ilmu tu, insya-Allah di situlah kita kata akan ada Allah mencampurkan dalam hati kita. Nampak tak? Makna kita membesarkan ilmu, maka kita akan dapat manfaat ilmu tu. Baik. Jadi makna dia ke mana? Mana dia? Jadi kalau orang yang takut akan Allah ni, kita doa mesti kena melakukan ibadat. Kita doa bagi Allah berikan taufik. Ini doa para ulama ajar kita. Dan yang kedua dia sebut apa? Wa tammim lana taqsirana. Wa tammim lana taqsirana. Kita minta doa juga, ya Allah kau sempurnakanlah bagi kami ini taqsirana, akan tafsir. Kita buat ibadat puasa dah. Dan puasa kita, tapi kadang-kadang puasa paginya, mata kita, telinga kita, mulut kita tak puasa. Tak ada puasa. Sebab tu kita ibadat kita kadang buat, tapi lebih kurang tafsir kita, minta doa kepada Tuhan. Ini para ajak doa. Bahkan bukan kata gitu, kita minta juga yang akhir, wa taqabbal minna bi rahmatin. Allah terimakan segala amal ibadah kita. Tiga ni kalau kata tak ada bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, beri taufik aku untuk membuat ibadah padamu ya Allah. Ya Allah, kau sempurnakan segala taksir kami dalam beribadah padamu ya Allah. Ya Allah, kau terimakan ibadah. Ini doa kepada kita. Tadarrah kita minta. Tapi kata para ulama, tiga perkara ni duduk kat mana? Di bawah takwa. Siapa ada takwa, tiga ni tak ada. Dan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Yuslih mana yang baik, Allah lakum a'malakum, Allah baik. Kata para ulama, siapa ada takwa, Allah ringankan tubuh dia untuk melakukan ibadah. Allah baikkan kehidupan dia, Allah baikkan segala amalannya. Bahkan apa lagi? Allah ampun wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Baik. Yang terus katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa makna? Dan al-amalu bitanzih. Maka kita buat amal. Yang kedua Ustaz ni, orang yang takwa buat amal
Nah, apa yang dibuat sampaikan kita. Nah, sama ada amalan itu daripada fardunya, sama ada amalan itu daripada sunatnya. Maka hari ini sunat tarawih, masya-Allah. Nah, kita mari solat. Nah, kita buat amal bulan Ramadan. Bulan biasa dah duk sembahyang dah, bulan Ramadan lebih lagi. Cuba tengok. Nah, kita dah baca Al-Quran dah, main bulan Ramadan lebih lagi. Nampak tak? Jadi mana kita buat? Dan yang ketiga kata Sayyidina Ali, dan wal qana'atu bil qalil. Makna memadar dengan sedikit. Apa yang ada cukup. Sebab tu Imam Al-Ghazali karamallahu rahimahullah sebut apa? Sifat takwa ni takkan sempurna melainkan apa dia? Dan dia tidak berlebih-lebih dengan benda yang halal. Berlebih-lebih. Contoh, tidur halal tak? Halal. Makan halal tak? Halal. Cakap halal tak? Halal. Apa lagi? Semua tu halal. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, jangan lebih. Kalau tidur lebih-lebih haram. Ya ke Ustaz? Ya lah. Mana ada haram? Dalam puasa tempat tidur lebih makruh. Hak makruh tu kalau tak semayang. Kalau semayang, kalau tak semayang, tak tidur haram namanya. Nah, tidur start sampai subuh, sedang-sedang orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dah abang kan abang makit semua puasa. Kau puasa. Dia anggap dua waktu luar asal tak tahu di mana. Tak kena haram tidur lagu tu. Nampak berlebih-lebih. Makan. Yang makan pun sama halal. Nah, tapi bila kita berlebih dalam makan, hukum dah haram. Dan sebab tu para ulama buat bandingan macam mana. Kejahatan ni dia ada kejahatan syarun asliyun, ada syarun ghairu asli. Kejahatan yang bangsa memang jahat, semua memang jelas jahat. Kejahatan yang bukan kita kata jahat pada asal dia. Benda kita kata bahaya. Bahaya pun ada dua jenis. Satu bahaya semua, satu bahaya secara tak langsung. Contohlah ke mana bahaya semua. Kita di kedai dia panggil racun kan? Racun. Racun ni bahaya semua kan? Bahaya tak? Bahaya semua. Nama apa racun? Racun ni benda bahaya semua. Kalau makan dengar jawapan dia tak ada apa. Tak jumpa. Tak jumpa. Makan mana dia tak jalan. Kita kata pada adat sifat dia lah. Nampak tak? Racun. Tapi nak tanya, gula racun lah gula. Gula tak racun. Gula tak racun. Tapi kalau makan banyak, jadi mana? Gula halal kan Ustaz? Ya halal pun bukan suruh dia makan sehari sekilo. Makan sehari sekilo seminggu jawapannya cerita selayang lah. Kalau cerita selayang tak apa. Kalau pondok Sungai Tua habis lah. Pondok Sungai Tua, tahu pondok Sungai Tua? Dia panggil wakaf Sungai Tua. Jalan keluar traffic light, lebih kurang dalam 50 km, pelik salah jalan tu. Nampak tak? Jadi kita sana pada satu wakaf. Tu tempat khalidina fiha tu, kekal kat dia tu. Nampak tak? Tak baik, cerita baik. Jadi makna dia apa? Tu dia panggil al-qana'ah. Jadi kejahatan ni pun makna kata Imam Ghazali tak sempurna sifat takwa, melainkan dia kena memadam dengan benda yang benda yang halal pun ada dekat apa yang ada. Mana kalau kita berlebih-lebih, dia akan membawa kepada musibah atas kita juga. Itulah. Nah, ni orang panggil orang yang ada takut akan Allah. Benda sifat takwa ni besar sangat. Nah, dan yang seterusnya kata Imam Al-Ghazali apa dia? Al-isti'adad. Nah, kita membuat persediaan apa dia? Untuk hari kesudahan kita. Nah, kita tak tahu hari ni. Nah, tu ramai-ramai malam ni. Nah, esok dia jumpa lagi, tahun depan jumpa. Kita kira tahun depan tu jauh sangat. Nah, adakah sampai dak kita keluar dak kita dalam bulan Ramadan ni? Jadi makna dia orang yang takut akan Allah, mana orang ni sentiasa membuat persediaannya. Persediaan untuk menghadapi pada hari-hari. Ni kata Sayyidina Ali. Baik, berbalik dalam bab taqwa kita. Nah, bab taqwa ni di bawah dia sangat banyak segala perbendaharaan dan setengah daripada dia pengawalan kita. Nah, jadi makna dia orang yang ada musibah, hajat besar. Nah, tak ada lain melainkan kita kembali kepada Allah.
Harap ke makhluk, lagu tu saja kita boleh harap. Dan pengharapan yang kita kata tak tahu penghujungnya bila. Tapi kalau kita takut akan Allah, maka Allah akan mengangkatkan segala musibah. Allah akan bukakan jalan kita. Nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut akan Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi dia tu tempat keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, Allah rezekikan dia daripada yang dia tak kira. Ini sifat takwa. Nah, yang mana Allah akan berikan kepada hamba-hamba dia. Baik. Jadi yang seterusnya dalam sifat takwa yang kita nak sekali, selain daripada keampunan Allah, maka kita akan menjadi kekasih Allah. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih akan orang yang takut akan Allah. Nak jadi kekasih Allah, maka apa dia? Takut kita akan Allah. Bahkan tadi dalil yang kita kata pada surah Allah sebut apa? Dan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala terima daripada orang yang takut. Kita takut akan Allah, amal ibadat kita Tuhan terima. Nampak tak? Hari ini kita tak perlu cari kemuliaan orang. Maka kalau kita nak kemuliaan karamah di sisi Allah, inna akramakum indallah atqakum. Allah sebut. Mana kemuliaan ni sendiri duduk di bawah sifat takwa. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu indallah, di sisi Allah, atqakum. Mana orang yang takut akan Allah. Maka sifat takwa ni Allah mulia. Contoh mulia takwa mana? Contohnya kita boleh solat senang. Kata para ulama, karamah yang paling besar dia al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Satu benda yang kita boleh buat berterusan lebih baik daripada 1000 karamah. Contoh, hari ini kita boleh buat solat berjemaah ramai, masya-Allah, tabarakallah. Kita doa, ya Allah, aku ni seronok dah senang yang kita berjemaah. Seronok, tenang tak? Tenang. Kadang-kadang kita duduk stres dia baca, kadang-kadang balik dengar kena berdoa imam kita baca, ya Allah, merdu suaranya sedap. Nampak? Nak jangan sedap sampai digan tempat imam sudah lah. Kadang-kadang terlampau sedap saja, dia pejam mata digan duduk tepi imam. Tu langkah teruk tu. Nampak tak? Jadi makna dia tenang, kita duduk dengar, kita duduk pasal kita bahasa, kita bagi stres duduk ni, mari solat. Ni sebenarnya Tuhan nak bagi kita nak bertemu dengan dia. Mari dengar bacaan Al-Quran, solat, tenang hati kita, masya-Allah. Nampak tak? Jadi apa nak cerita? Akramah, di mana yang lebih mulia ni orang yang Allah berikan kemuliaan dia. Apa? Hari ni kalau kita boleh istiqamah, kita nak didik jiwa kita. Pertama, kita sendiri. Cuba kita bayangkan kita keluar ramai-ramai, orang tengok, masya-Allah, betapa bersatunya kita kehidupan. Kalau boleh jemaah tengok ramai, daripada ibu, ayah dan sebagainya, mari bawa anak jemaah, masya-Allah. Ni dia bagi cermin kita kepada generasi yang lagi akan datang. Daripada anak-anak kita tengok, Allah, ayah-ayah, ibu sungguh turun daripada atas tu. Bukan senang nak turun tangga ke lift. Lift tu dia panggil setengah daripada karamah Allah. Nampak tak? Bukan teruk pun, turun dah. Kalau turun tangga tu letih juga lah. Tapi pahala pun sama je lah. Baik, jadi makna dia apa? Kalau kita boleh adakan jemaah yang macam ni juga seperti bulan Rasul, ni dia panggil istiqamah kita, masya-Allah. Ni mana orang yang Allah pilih seperti doa. Kita buang sifat-sifat kita yang mana kadang kerah hati kita doa. Rabbana waffiqna li ta'ati. Ya Allah, beri taufik. Ni minta doa. Nampak tak? Bagi orang kerja kita minta doa. Tapi orang yang takut akan Allah, Allah mudahkan segala urusan dia. Supaya ni habis itu. Jadi makna kita nak didik jiwa kita. Karamah yang paling besar kita kata itulah istiqamah. Walaupun karamah seperti kita tengok para ulama, karamah sangat banyak. Kalau Imam Nawawi setengah dah karamah dia tengah murajaah kitab, terpadam lampu, keluar cahaya kat jari dia. Itu yang karamah. Karamah ni perkara yang mencari kebiasaan. Biasa tak ada lagu tu. Nak dalam gelap lampu padam, kita nampak orang, tiba-tiba dia boleh tengok. Itu dia panggil karamah. Tapi kalau malam-malam zaman kita bukan karamah. Lampu gatuk, nyala tu bukan karamah.
Tu dah oleh semua tidur lah. Tu tiap dah tu. Tu bukan karomah. Zaman sekarang banyak nyala orang dalam rumah. Nyuruh ni satu, penyuruh ni satu. Abang duk menyuruh sana, adik duk menyuruh ni. Gitu dah. Tu bukan karomah. Zaman dah banyak. Zaman dulu mak nyala semua. Tu karomah. Imam Asy-Syafi'i pada lampu pokok sinar menyala. Tu karomah. Karomah para ulama. Habis itu. Baik. Jadi daripada penghujung kesudahan kita sebelum kita habis kuliah kita. Maka daripada sifat takwa ni juga apa dia yang kita nak? Kita nak sekali dan alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi orang yang takut akan Allah, mana dia saat mana ketika dia nak kembali bertemu dengan Allah, hal keadaan hati dia seorang suka. Orang yang takut ke Tuhan, mana saat kembali dia kepada Allah, makna lahumul busyra fil hayatid dunya, makna bagi mereka itu kesukaan pada kehidupan dunia dan akhirat. Duduk di dunia pun seronok, maka saat nak kembali kepada Allah, maka hal keadaan dia seronok. Kita hari ni tanya agak-agak nak meninggal bulan puasa dah, nak ni sekadar boleh jumpa dalam puasa sekali lagi. Nak bukan tak mau mengaji bulan tidak puasa, nak puasa sekali lagi. Tu pandai ayat tu. Kenapa dah? Kalau boleh ke tunggu puasa sekali lagi lah. Tunggu puasa tanya lagi ke guna seronok dah bulan puasa ni. Biar jarang-jarang pun kenapa dah? Kalau boleh tunggu sekali lagi. Nampak? Tapi orang yang takut akan Allah, maka saat kematian dia, maka dia akan rasa suka. Suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang takutkan Allah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala cadangkan syurga bagi dia. Baik, jadi kesudahan kita sebelum akhirnya, maka apakah perkara wasiat atau pesanan yang paling besar sekali? Maka saat dijumpa dengan para ulama, dan kata para ulama, seorang jumpa ulama dia minta, wahai ya alim, ya syekh, berikanlah nasihat, berilah pesanan wasiat kepada aku, yang terbaik untuk aku. Maka kata para ulama, aku takkan wasiatkan kepada kamu apa melainkan yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala wasiat dalam Al-Quran, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Ni wasiat yang mana Allah wasiat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, sesungguhnya telah berpesan oleh kami, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, akan segala orang-orang yang dahulu, dan akan kamu takut oleh kamu akan Allah. Sebab tu hari ni kalau suami kita nak pergi kerja, bang, ingat Allah, takut Allah. Dia nak pergi mana? Anak kita nak keluar rumah, sayang, sagi nak keluar siram pokok bunga, takut akan Allah. Dia siram pokok bunga, tunggu maklum sebelah keluar. Maklum tu mana maklum? Sagi dia mula tanya maklum, dia tanya, dia pergi mengarut kau lain. Tu dah pesan takut akan Allah. Maka anak kita pun sama lah, maka kita sebut hantar dia pergi sekolah, abang ingat takut Allah. Hari-hari kalau inilah pesanan yang kita jadikan kehidupan dalam keluarga, maka insya-Allah bukan mungkin, sudah pastinya keluarga itu akan menjadi satu keluarga yang sangat luar biasa. Sebab keluarga yang takut akan Allah. Sebab tu kita kena cari dan berkawan dengan orang yang takut akan Allah. Kata guru saya dulu, almarhum guru saya disebut, dia kata kalau kamu kawan dengan seorang kawan, saat kamu tengok muka dia, saat kamu duduk dengan dia, kamu ingat dengan Allah, maka orang ni dia lepas kawan dengan dia. Kita duduk dengan dia bukan sebab kita jauh ke Tuhan, lagi kita ingat ke Tuhan. Orang ni kata guru saya kawan dengan dia, duduk dengan dia kita ingat Tuhan. Allahu Akbar, kawan. Kalau duduk dengan dia kita lupa ke Tuhan, tu banyak. Tu banyak. Kalau duduk dengan kawan ni ingat ke Tuhan, insya-Allah. Mudah-mudahan jangan tinggallah orang lagu ni. Jadi saya rasa takat tu dululah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut 12 perkara. Saya tak sebutlah 12. Saya tak mau sebut banyak sangat. Imam Ghazali sebut bahawasanya 12 perkara. Kalau siapa yang ada
Sedangkan para ulama sebut bukan takut, bahkan banyak lagi. Maka kunci yang besar ialah kita takut ke Tuhan. Apa segala musibah, apa segala hajat kita, apa segala kehendak kita, maka yang pertama kita takut Allah. Maka apabila kita takut Allah, kita jadi kekasih Allah, kita bersama dengan Allah, maka orang ni akan dipermudahkan segala urusan dia. Jadi saya rasa takat dulu yang mana yang saya sampaikan hanya sekadar saya riwayatkan, saya ambil daripada kalam-kalam para ulama. Bukan bermakna saya seorang hamba yang takut, benar-benar takut. Jadi orang yang takut akan Allah, dia cakap dia tu kita ada kesan dia. Jadi hari ni kita cuma ambil apa yang para ulama sebut. Kita nak cari ulama yang takut ke Tuhan. Tak jumpa, maka para ulama tinggalkan kalam-kalam kitab-kitab itu. Kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita baca lagu tu pun, kita belajar pun ada pesan di hati kita. Jadi takkan dulu daripada mana yang tersasul daripada mulut saya ataupun terkeluar daripada mulut dan lidah saya ni, mari daripada kelemahan diri saya sendiri dan hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami mohon padamu ya Allah, berilah taufik kepada kami melakukan ibadah ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sempurnakanlah bagi kami segala kekurangan dan taksir kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimakanlah segala amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, Kau bagilah kehidupan kami ya Allah, anak isteri kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, jiran tetangga kami, sahabat handai kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berilah keberkatan kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pertemukanlah kami dan Kau rezekikanlah kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, dengan rendah hatinya kami ya Allah, dengan hinanya kami ya Allah, Kau satukanlah hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, Kau angkatkan segala bahaya musibah ya Allah, Kau jauhkan dan hindarlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, anak-anak, isteri, ahli keluarga kami, saudara mara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.